Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Siti Khadijah, sahabat yang ada di Facebook sekarang ni dan juga di TikTok. Ahlan wa sahlan semua. Semoga kita semua dalam keadaan kesihatan, keafiatan, keberkatan ya. Sebelum terlupa pada pagi ni tuan-tuan yang bersempatan datanglah ke Pesta Buku. Ini merupakan hari terakhir Pesta Buku untuk pada tahun ini. Dipanggil Kuala Lumpur International Book Fair. Ya, hari terakhir di WTC. Jadi insya-Allah Pesta Buku ni akan berakhir pada jam 8 malam nanti. Pada kesempatan jemput hadir. Ada berbagai buku yang diadakan di sana, dijual di sana. Ada Al-Quran, tafsirnya, tafsir Ibn Katsir ada pada harga yang sangat menarik. Buku-buku sekolah je cikgu ya. Demikian juga kita ada buku sirah macam Ensiklopedia Sirah Nabi SAW, Ensiklopedia Peperangan, ada Ensiklopedia indahnya pemakanan dan pengobatan Rasulullah SAW. Semuanya pada harga yang sangat istimewa, terutamanya hari terakhir ni. Jadi bagi tuan yang belum hadir, jemputlah hadir ya. Ajak keluarga, anak-anak dan sebagainya. Terima kasih Zaza Abdul Aziz, Nur Muhammad Nur Aswana Ahmad di Facebook, itu juga di TikTok. Terima kasih semua Nur Lela Abdul Syahid, kakak cantik Muhammad Nasrul, alhamdulillah semua. Renungan kita pada pagi ini daripada surah Al-Isra ayat ke-110. Ayat 110 surah Al-Isra, bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir ni turun muka pada jilid yang kelima, muka surat 414 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja yang kamu seru dia mempunyai al-asmaul husna, dan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam salat, dan janganlah kamu merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua perkara itu. Alhamdulillah semua. Terima kasih tuan kerana sharing video ni pada teman-teman kita yang lain. Moga kita mendapat pahala menyebarluaskan kalimah Allah di muka bumi Jihad ni ada berbagai bentuk, mengangkat senjata, menyebarkan ilmu, mengajak orang dengan kuliah. Terima kasih tahu kerana sharing video ni kepada teman-teman yang lain. Barakallahu fikum. Terima kasih tuan ya. Jadi perkara yang kita nak bincangkan ni pendek je masanya. Sekejap je. Tolong jangan swipe. Tengok, sampaikan, mudah-mudahan dapat dengar, dapat amalkan bersama-sama. Kerana perkara yang kita nak belajar ni walaupun tajuknya besar, mungkin diajar oleh para ustaz, para ustazah berbulan-bulan, bertahun mungkin tentang asal usaha, tapi pada pagi ni anak nak buat saya ringkas saja. Moga-moga ada satu ilmu manfaat yang boleh kita pegang bersama-sama pada pagi yang mulia ni. Jadi ada apa dengan Asmaul Husna? Ada orang panggil Asmaul Husna, ada orang panggil Asmaullahil Husna, ada orang panggil Al-Asma Allah Al-Husna. Yang mana satu yang betul? Ni dia sudut bahasa lah ya. Yang indah itu bahasa. Yang betulnya ialah Al-Asma'ul Husna ataupun Asma'illahi Al-Husna. Asma'illah Al-Husna. Kalau Al-Asma'ul Husna ni dipanggil sifat dengan mausuf. Kalau kita panggil Asma'illahi Al-Husna, mudhafun ilaihi. Ya. Dan juga kat situ juga merupakan seolah macam mubtada khabar Asma'illahi Al-Husna. Tapi kalau panggil Al-Asma' Allah Al-Husna salah tu. Macam orang panggil Baitul Muqaddas lah, atau Al-Baitul Muqaddis. Salah ni. Yang betul ialah Baitu Maqdis ataupun Al-Baitu Al-Muqaddas. Tak boleh kata Al-Baitu Al-Maqdis. Macam orang katalah Haji Wada, bukan Haji Wada, Haji Wada. Ya. Macam juga mengucapkan salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tak berapa tepat lah tu. Yang tepatnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau kita nak kata wa barik wa sallim, kita kena sebut Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Ni tuan-tuan imam belajar bahasa Arab tau. Canggung bagi orang belajar bahasa Arab dengar perkataan tu diucapkan. Kalau bunyi begitu salah. Al-Baitul Muqaddis salah, Baitul Muqaddis salah, Baitul Maqdis ataupun Al-Baitul Muqaddas. Macam tu. Okey, ni sedikit perkara berkaitan bahasa lah Hamidah. Mereka yang nak belajar bahasa Arab bagus tu. Macam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
bukan wa asyhadu anna Muhammadun, salah tu. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul. Tapi kalau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sebab lepas anna tu mesti mansub. Jadi isim anna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Bagi mereka yang rajin nak belajar bahasa Arab, kami ada satu kaedah tau, namanya kaedah belajar bahasa Arab jalan pintas, namanya Arabic for All, Al-Arabiyyah lil Jami'. Kaedah ni dipakai, telah pun dibangunkan di Saudiah, dan telah pun melihat pencapaian jutaan manusia belajar. Bahkan mereka bukan orang Arab pun, bukan orang Islam pun, belajar bahasa Arab dan boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Orang di Venezuela, orang di Brazil, orang di Spain. Kaedah ni ikut belajar, tengok kat www.telagabiru.com.my. Kami ada kelas-kelas online yang kami adakan. Bagi mereka yang nak dapatkan buku-buku belajar dengan ustaz-ustaz sendiri pun boleh. Boleh dapatkan daripada daripada Telaga Biru Book Fair pada hari ini, di booth Telaga Biru pada hari ini. Ini merupakan hari terakhir book fair yang kami adakan di WTC KL. Ada banyak penerbit di sana. Anwari Al-Wasalan, Barakallahu fikum, Mas Najwa. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan ni berkaitan dengan nama-nama Allah, Al-Asma' Al-Husna. Ya, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ni stand ni turun. Kejap kita tak nampak Ana pula kan. Al-Wasalan semua. Tengok dia turun lagi. Ya Allah. Macam mana naik? Okey. Baik. Jadi Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai Muhammad kepada orang musyrikin yang mengingkari sifat rahmat bagi Allah, yang menolak menamakannya dengan Ar-Rahman, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asma'ul Husna. Maksudnya ialah tidak ada beza di antara penyebutan nama Allah ataupun Ar-Rahman, kerana dia mempunyai nama-nama yang sangat mulia. Dan telah diriwayatkan oleh Makhul bahawasanya ada seorang dari kalangan musyrik yang mendengar nama Nabi dan sujudnya mengucap Ya Rahman Ya Rahim. Lalu orang itu beranggapan bahawa beliau telah menyeru satu orang dengan dua nama. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, keduanya disebut oleh Ibnu Jarir. Jadi bila orang beriman memanggil Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kita tahu ada di kalangan mereka yang punya pengalaman menarik, iaitu bila dalam kesukaran mereka ucapkan Ya Dzal Jalali wal Ikram contohnya, ataupun Ya Arhamar Rahimin. Assalamualaikum, terima kasih ya kerana sharing kepada teman kita pagi Ahad ni. Semoga ada manfaat dalam pertemuan kita pada pagi ni. Assalamualaikum sahabat dekat TikTok. Barakallahu fikum. Jun Ihsan, Ati Muhammad, Faris Shazira, Naz Idris, Zulkifli Yusuf. Bagus nama-nama, senang nak sebut. Baharum. Jadi nama-nama Allah SWT ni, Allah memiliki nama-nama yang istimewa, yang mulia. Bahkan dalam doa yang sering saya ajar kepada tuan-tuan, kalau kita dalam kesukaran, dalam keadaan stres, kita amalkan, insya-Allah akan hilang kekusutan tersebut. Apakah doanya tuan? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi wa ghammi. Doa ni seperti riwayat daripada Imam Ahmad dalam Musnad. Kalau seorang mengamalkannya, maka hilanglah segala kekusutan dalam fikirannya, gangguan, tekanan, stres. Belajarlah doa ni tuan-tuan. Saya sering ajar doa ni. Ada tuan-tuan minat untuk dapatkannya, tolong masuk Telegram sahabat Ustaz Zahzan. Ada sahabat yang rajin yang uploadkan nanti sahabat Ustaz Zahzan di Telegram. Ada banyak nota, fakta dan doa yang dikumpulkan. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Jadi tuan-tuan ni boleh kasihan, Zahurin Zakaria, Ustaz Zanulis, Mi WJ, sahabat ini boleh kata sekalian. Ya, Saudara Muhammad, nama-nama Allah ni juga merujuk kepada sifatnya. Ya, nama Allah ni adalah berkaitan dengan sifatnya juga. Jadi sebahagian daripada nama Allah ni juga merujuk kepada sifat Allah SWT. Jadi dipanggil Allah itu dengan nama sifat-sifatnya. Ya, jadi sebenarnya nama ini bagi menunjukkan kepada banyaknya nama Allah, bahkan lebih daripada itu. Kerana doa yang saya ajar tuan-tuan untuk amalkannya waktu kita baca dalam keadaan stres yang Nabi anjurkan itu, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaitihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak.
Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan segala nama-nama-Mu yang Kau miliki. Sama ada Kau ajar kepada kami, Kau turunkan dalam Quran-Mu, Engkau beri kepada seorang hamba-Mu yang tertentu, atau Kau simpan di sisi-Mu, kerana mulianya nama itu tak layaknya kami mengetahui tentangnya. Jadi nama Allah ni lebih daripada 99. Cuma yang kita dapat lihat dalam kumpulan hadis-hadis, contohnya riwayat Tirmizi, 99 itu adalah sebahagian daripadanya. Nama Allah juga merujuk pada sifat-sifatnya. Ya. Dari dalam ayat ini, menurut tafsir Ibn Katsir, wala tajhar bi salatika, jangan kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu. Imam Ahmad menukilkan daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa firman ini turun ketika Nabi bersembunyi di Mekah. Jangan kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan jangan kamu merendahkannya. Dia iaitu Ibn Abbas mengatakan jika Rasulullah mengerjakan salat bersama para sahabat, maka baginda membaca surah Al-Quran dengan suara yang keras. Ketika itu, orang musyrikin yang mendengar bacaan Al-Quran, mencela Al-Quran, mencela Allah dan yang menurunkan serta orang yang bawanya. Jadi pada zaman awal Islam, Nabi SAW diingatkan oleh Allah, jangan baca Quran terlalu deras, kuat sangat, nyaring sangat, kerana suara itu bakal didengari oleh golongan musyrikin yang ada di sekeliling rumah Arqam bin Abil Arqam, markas dakwah Nabi itu, Hazina Saiful Bahrin. Tolong panjangkan video ni pada teman, kejap je saya nak kuliah ni tuan. Topik ni penting sangat untuk kita tahu. Pendek, penting, sweet and short, insyaAllah. Apa yang saya sampaikan pada pagi ni. Jadi bila Nabi baca Al-Quran dengan suara yang keras, maka ia menyebabkan orang musyrikin yang mendengar telah mencela Allah SWT, mencela Nabi, mencela Jibril. Jadi Allah SWT menegur Nabi-Nya SAW dengan teguran yang sangat mesra, teguran yang sangat lembut. Ini kaedah metodologi dalam dakwah yang perlu kita amalkan. Lalu lebih lanjut, Imam Abbas menceritakan bahawa Allah telah mengajar Nabi-Nya, jangan engkau mengeraskan suaramu dalam bacaan lisanmu hingga didengari oleh musyrikin dan mereka akan mencela Al-Quran. Wala tukhafiz biha, jangan terlalu merendahkannya pula, iaitu para sahabat, engkau membacanya dengan suara yang sangat perlahan sehingga mereka tak dapat mendengarnya langsung. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah jalan tengah di antara keduanya. Demikian hadis ini takhrij oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, lebih dikenali dengan nama As-Sahihaini. Jadi menariknya tafsir Ibn Katsir ini tuan-tuan, pendekatan yang diambil oleh Ibn Katsir adalah mentafsirkan Quran dengan Quran, tafsir Quran bil Quran. Kalau tiada daripada Quran, maka beliau akan ambil daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kerana Imam Ibn Katsir ni dipanggil dengan nama Al-Hafiz Ibn Katsir, yang menunjukkan kepada ketinggian martabatnya dalam ilmu, mendapat gelaran Al-Hafiz. Kalau orang Arab sebut Al-Hafiz ni dipanggil sebagai orang yang banyak menghafal hadis. Quran memang for sure mereka menghafalnya, tapi kita terbalik pula, kita sebut Al-Hafiz kat ujung. Contoh Fulan bin Fulan Al-Hafiz, Fulana binti Fulan Al-Hafizah. Waalaikumsalam Rosali. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab, ilmu hadis, dalam pelajaran ilmu hadis, Al-Hafiz itu gelaran bagi orang yang menghafal ratusan ribu hadis, kurang-kurangnya 100,000 hadis. Jadi Imam Ibn Katsir ni dengan kekuatannya di sudut hadis, kerana dia seorang Al-Hafiz, beliau akan mengemukakan riwayat daripada hadis seandainya tiada ayat Quran yang mentafsirkan ayat Quran itu. Ini yang bestnya. Ini yang pentingnya mengapa saya galakkan tuan-tuan untuk baca tafsir Ibn Katsir. Dia very straightforward. Tuan-tuan engineer, doktor gigi, doktor haiwan, ini ramai yang jadi doktor haiwan ya. Tuan-tuan yang nak segera baca, pantas, mudah faham, mudah amal, tafsir Ibn Katsir memang the best. Mudah untuk baca, mudah untuk faham, mudah untuk amal. Dapatkan tafsir Ibn Katsir tahu, buat pelaburan akhirat. Adakan dekat rumah kita tafsir Ibn Katsir, jabat kat sekolah, dekat musalla, kat masjid, supaya satu rumah satu tafsir ini dapat memberikan kepada kita keterangan, penjelasan. Nur Nazahiyah alaihissalam, Sofi Emir alaihissalam ya, sahabat Kharizi Hashim alaihissalam semua, Farhan Khair dekat TikTok, Rosalia Wang alaihissalam, Ustaz K, Allahu Akbar, terima kasih betul kan nama Allah yang terbaik, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ini nama Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling agung. Ya betul, dalam riwayat pada Ubay bin Ka'ab dalam Sahihaini, Bukhari Muslim sebagai contohnya, Nabi mengajar Ubay bin Ka'ab ayat yang paling azam, Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung dalam Quran. Maka Nabi menyatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, mengiyakan apa yang dibacakan oleh Ubay bin Ka'ab ini. Ya. Macam ni hari Ahad Imam Ghazali galakkan kita untuk menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, dalam Muta'assir Radio. Ya bagi peluang ke orang lain. Riba,
Ya, kita sedang belajar nama-nama Allah, nanti kita bincang bab riba. Kalau masalah semua. Baik. Dalam ayat ini juga kata Ibn Katsir, wala tajhar bi salatika, jangan kamu meraskan suaramu dalam salatmu hingga akan bercerai-berai daripadamu. Adapun ayat selanjutnya yang berlafaz wala tukhafid biha, jangan kamu merendahkannya hingga bila ada orang yang maksud ingin mendengarnya tak dapat mendengar. Sebab itu siapa tahu mereka akan mengambil pengajaran dari sebahagian yang dengarnya hingga dengannya dapat manfaat. Jadi buat satu perkara ni jangan over sangat, jangan ekstrim kot sana, jangan ekstrim kot sini. Yang penting tu istiqamah. Ya, Pijanawi ahlan wa sahlan, kami dari Singapura. Kalau semua yang mulia ku Amiza, ku Bahadun, ahlan wa sahlan ya. Jadi pentingnya untuk kita menyebut nama Allah ni pertengahan, jangan terlalu kuat, jangan terlalu slow. Mudah-mudahan dalam konteks ini dapat menjemput mereka yang belum faham Quran agar memahaminya. Jangan terlalu kuat hingga mengganggu orang lain. Ya, nu'asyikin alhamdulillah sahabat dimuliakan Allah sekalian semua. Jangan lupa tahu, bagi mereka kesempatan bawa isteri, anak-anak pergi ziarah Pesta Buku pada hari ini. Telaga Biru ada di Hall 3 Dewan Tun Razak. Hari ini hari terakhir kami bergelanggang menyampaikan ilmu Allah, menyediakan buku-buku terbaik untuk tuan-tuan. Tolong hadir tahu, bagi sokongan moral kepada Telaga Biru dan sahabat yang lain. Wassalamualaikum Kak sayang Ummu Nuhair, barakallahu fikum. Baik ya. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari jalan pertengahan. Ini juga dinyatakan oleh Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatada, yang turun berkenaan dengan bacaan Quran dalam salat. Syu'bah menuturkan daripada Ibn Mas'ud, wala tukhafit biha, jangan merendahkannya, iaitu jangan dari orang yang telah memasang kedua telinganya untuk mendengar. Jadi proses pengajaran Quran ini dalam salat berlaku pada zaman Nabi. Nabi ditegur dengan mesra oleh Allah SWT, jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan. Ambillah jalan pertengahan. Kuat sangat nanti musyrikin datang serang kamu, mencela Quran dan sebagainya. Kalau rendah sangat, orang Islam yang duduk belakang, yang baru masuk Islam, tak boleh nak belajar apa-apa dari bacaan yang kamu lakukan itu. Baik, Ibn Jarir menceritakan daripada Muhammad bin Sirin, satu ketika dia bercerita, aku pernah diberitahu jika Abu Bakar mengerjakan salat, baca Quran, dia terbiasa untuk merendahkan suaranya. Dan aku juga diberitahu bahawasanya Umar jika mengerjakan salat, dia mengeraskan suaranya. Sesuailah dengan pribadi masing-masing. Abu Bakar seorang yang sangat lemah lembut. Hamzah Abdullah Al-Wasalan ya. Asa Nawar Al-Wasalan, sisterku Hashimah, opa-opa, sahabat kat TikTok, sahabat kat Facebook ya. Jadi Abu Bakar ni bacaan Qurannya perlahan, lemah lembut. Tapi Sayyidina Umar bila baca Quran, suaranya nyaring, tegas, kuat. Sesuailah dengan identiti dirinya yang terkemuka sebagai seorang yang sangat tegas, panglima, fighter. Sedangkan Abu Bakar pula seorang yang lemah lembut. Ini mencernakan perwatakan mereka dalam salat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Nuhair. Jadi kemudian dikatakan kepada Abu Bakar, mengapa engkau melakukan ini? Jawapan Abu Bakar, aku munajat kepada Tuhanku yang maha perkasa lagi maha mulia. Dia telah mengetahui hajatku, maka aku membisik-bisik kepadanya. Kemudian ditanya kepada Umar, mengapa engkau melakukan perkara itu? Bacaanmu kuat. Jawapan Umar, aku mengusir syaitan dan membangunkan orang-orang mengantuk. Ya Allah, semua orang ada jawapan. Apa saja kita buat tak mengapa. Kita beli kereta ni ke, beli kereta tu ke, beli pakaian ni ke, beli pakaian tu ke, beli handbag untuk isteri ke, beli handbag untuk ibu ke, semua itu niat kita mesti betul, mesti kerana Allah, untuk menghiburkan mereka sebagai contohnya. Mengenai tanggungjawab, kena ada jawapan. Semua nanti akan disoal siasat oleh Allah SWT. Laisa bainaka wa bainahu turjuman. Tidak ada di antaramu dengan Allah itu seorang pun pengantara. Kau jawab. Jadi macam hal Sayyidina Abu Bakar ni ketika ditanya, kalau salah ni ya, sani jiran barakallahu fikum. Azizan Aziz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana start pada saya pagi ni. Allahu Akbar, tak sempat nak ajak minum Datanglah ke Pesta Buku. InsyaAllah saya ada Pesta Buku pada hari ni. Jom, bagi mereka yang berkesempatan datang ke Pesta Buku Kuala Lumpur, merupakan hari terakhir pada hari ini. Jam 8 nanti kami tutup, dah susun buku-buku bawa pulang. Ya, betullah beri sokong moral kepada sesahabat yang menjual buku pada hari ini, pada kami terutamanya, supaya boleh pulang nanti ringanlah, tak perlu bawa buku. Tuan-tuan bawa pulang ilmu insya-Allah ya. Alhamdulillah semua sahabat Rashidah Abdul Ghani. Jadi semua orang mesti ada jawapan di sisi Allah. Macam dalam kes ini Abu Bakar ditanya, jawapan beliau, aku munajat dengan Tuhanmu, dengan Tuhanku, aku kena ucap kataan yang lemah lembut.
Sayyidina Umar pula bila ditanya, mengapa bacaanmu keras, nyaring? Jawapannya, aku menghalau syaitan dan orang mengantuk supaya bangun dari mengantuk mereka. Ya Allah, semua orang punya jawapan. Oh, sebelum terlupa, pagi esok kami ada siaran langsung bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhaya. Gituan yang berkesempatan boleh join pagi esok. Tajuk belum ada lagi. Tuan-tuan nak bagi cadangan pun boleh juga. Ya. Dan boleh saya buat research sikit pagi ni. Pagi esok tau, hari Isnin kita ada talk bersama, broadcast antara saya dengan Prof. Datuk Muhaya. InsyaAllah dalam tajuk yang tuan-tuan pilih. Tuan-tuan bagi cadangan boleh PM direct pada saya insyaAllah. Terima kasih semua yang hadir. Ahlan wa sahlan Maria Ali. Barakallahu fikum. Jadi ketika turun ayat ini, jangan kamu mengeraskan suaramu, jangan kamu rendahkannya, cari jalan tengah di antara keduanya. Dikatakan kepada Abu Bakar, angkat suaramu sedikit. Dikatakan kepada Umar, rendahkan suaramu sedikit. Ya Allah, mesranya ayat ini menegur para sahabat. Ya, kerana sifat Allah ni Hayyun Karim. Allah bersifat dengan Allah ni sifatnya pemalu, pemurah. Maka teguran Allah kepada dua orang manusia yang unggul ini, di samping Rasulullah ini, tegurannya sangat mesra dibaca orang sampai ke tahun 1400 sekarang lepas Nabi wafat, kita masih baca dan ambil pengajaran daripadanya. Kalaulah insan-insan yang mulia, terpuji seperti Nabi, seperti Abu Bakar, Umar ini pun ditegur oleh Allah, apatah lagi saya, apatah lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ya. Kita mesti bersedia untuk mendengar teguran orang. Kadang-kadang teguran itu datang daripada anak, kadang-kadang teguran datang daripada pasangan, kadang-kadang teguran datang daripada mad'u, kadang-kadang teguran datang daripada imam, kadang-kadang teguran datang daripada adik, kadang teguran datang daripada ibu ayah. Ya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan semua. Tidur kat Facebook jelas sikit. Tukar kat Facebook jelas sikit, ahlan wa sahlan semua, Habib Abdullah, barakallahu fikum. Baik. Jadi dalam ayat ini mengajar kita supaya mengambil jalan pertengahan dalam kita berdoa, dalam kita membaca Al-Quran Al-Karim. Jangan kuat sangat, jangan slow sangat. Ya, kalau kuat sangat, Sayyidina Umar ada jawapannya, slow sangat, Sayyidina Abu Bakar ada jawapannya. Namun demikian, Allah mengajar kita semua untuk berdoa dengan cara yang pertengahan. Baik, ya. Ini adalah perkara utama yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Kemudian saya nak sebut pada tuan-tuan lagi, apakah Asmaul Husna itu? Inna lillahi 99 asman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah innahu witrun yuhibbul witra. Allah memiliki 99 nama. Siapa menghafal seluruhnya masuk dalam syurga. Nama Allah itu bersifat tunggal, tidak genap, menyukai bilangan ganjil. Allah SWT tidak genap. Genap ni sifat makhluk. Ya, susah lawannya senang, kaya lawan miskin, lelaki lawannya perempuan. Ya, ini ada transgender pula dah. Jaga-jaga tahu transgender ni macam-macam benda ada. Kereta pun transgender pada ini. Velfire, Alphard pun ada transgender juga. Yang lama dia upgrade jadi yang baru. Ya, orang kata, orang muda kata transgender pada ini. Jadi tuan-tuan, jadi Allah Taala bersifat dengan sifat kehanjil, rasa. Macam mana maksud mengetahui nama-nama Allah SWT ini masuk syurga, ya? Nak tahu lebih lanjut? Nanti kita sambung. Oh ya, maafkan saya, diingat oleh pengurus pagi esok saya ada program dekat Astro rupanya. Jadi tak dapatlah bersiaran dengan bonda, dengan Prof. Datuk Muhaya. Nampaknya mungkin sasalah kita forwardkan atau hari Rabu ke tengok, gantung pada waktu beliau. Esok saya ada Astro rupanya, Isnin pagi. Tuan yang ada kesempatan boleh hadir dekat Astro Workshop. Kami ada promosi tentang korban. Bagi tuan nak lakukan ibadah korban, boleh lakukan bersama dengan Zazan Travel. Ada beberapa slot saja yang tinggal sekarang. Kita ada kat Mekah, nak tak? Kat Nigeria, kat India, ya. Ada lagi mereka yang berkesempatan yang melakukan ibadah korban tak sempat lakukan dekat negara kita, mungkin mahal, mungkin tak ada kesempatan dan sebagainya. Dan sedikit teguran lah bagi tuan-tuan yang melakukan ibadah korban ni kat masjid, baik kat surau Urus Setia ni, tolonglah perhatian, ya. Janganlah lembu ditarik sampai koyak kulitnya. Kadang-kadang tempat kita ni orang Islam tak belajar bagaimana kaedah sembelih lembu. Ditariknya lembu tu sampai koyak kulitnya, diheritnya lembu tu. Ni tak betul ni. Urus Setia mesti dikursuskan bagaimana sembelih lembu yang betul. Kalau kita tak mampu nak buat kat sini, kita boleh buat tempat lain. Tak ada salahnya orang Islam tempat lain pun ada yang kelaparan, miskin dan sebagainya. Macam negara India yang kami ada kat Nigeria, di Mekah pun ramai orang yang kelaparan, bukan orang Arab lah, orang bekerja kat sana.
Ada macam-macam, ada yang lembu, ada kambing, ada unta. Ayo nanti minta Yop Paris masukkan dekat sini. Ya, siapa yang minat boleh masuk dekat OnPay Zazan Travel untuk tahu lebih lanjut. Ya, jadi alhamdulillah, terima kasih semua. Nanti kita belajar tau. Apa yang tak sempat pagi ni. Anak-anak ke Facebook buku dah. Ya, jadi tuan-tuan yang boleh nanti kita sambung lagi sebab nak tahu apa caranya kita menghafal nama Allah itu masuk syurga sampai 9 tu kan. InsyaAllah nanti pagi Selasa atau Rabu kita akan discuss lebih lanjut. Bagi esok anak ada kat Astro. Apa yang tak sempat dengan Prof Maya ya, kita mungkin buat pada hari Isnin, pada Selasa atau Rabu pagi insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan kerana kehadiran tuan-tuan kat sini, menceriakan saya, menceriakan sekalian hadir. Terima kasih tahu kerana sharing pada teman lain. Saya nak berhenti setakat ni saja dulu. Nanti kita belajar lagi mengapa penting untuk kita belajar semua itu melayakkan kita untuk masuk syurga. Dan saya telah sebut nama yang cara sebut yang betul, Asma'illahil Husna ataupun Al-Asma'ul Husna. Jangan sebut Al-Asma' Allah Al-Husna. Salah dia sebut bahasa. Macam sebut Al-Baitul Muqaddis, salah tu. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun Baitul Maqdis ataupun Al-Baitul Muqaddas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salah tu. Yang betul ialah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Sallam Nanti kita belajar lanjut. Bagi mereka minat untuk memasuki program bahasa Arab bersama kami di Telaga Biru, boleh join www.telagabiru.com.my, belajar online. Ya. Ahlan salam, terima kasih semua. Ya, dah habis waktu dah ni. Cukuplah, banyak-banyak akan melimpah-limpah pula. Nanti kita sambung lagi pagi Selasa, pagi Rabu. Bagi mereka yang berkesempatan, besok boleh hadir kat Astro Go Shop. Tengok Astro Go Shop, kami ada promosi tentang korban, badal haji dan sebagainya. Jumpa lagi ya. Terima kasih Abu Syahid, Jun Ihsan, terima kasih semua. Ya, ni yang saya ada kat Pesa Buku insyaAllah. Bro JB insyaAllah. Ya. Terima kasih semua. Ayo, Ida Ayu, terima kasih. Ustaz Nulis, bagi mereka yang berkesempatan nak dapatkan doa-doa yang kita pelajari kat sini, masuk dekat Telegram sahabat Ustaz Zazan. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Ya, sebelum tengok ulangan boleh tengok dekat Facebook. Syafiq Kamaluddin, terima kasih. Hijrah Haramain, Cik Putih, Fitra Syakirin, terima kasih. Terima kasih Dr. Abdul Aziz, Ilah Saleh, Fauzi Zakaria. Ya, apa maksud Telaga Biru? Telaga maknanya Bi'run. Bi'run tu telaga lah, bahasa Arab. Telaga Bi'run. Biru tu maknanya satu lambang falsafah menunjukkan kepada kekayaan, kesenangan, kecukupan, ketidakbergantungan macam langit kan. Langit mana tergantung, langit tergantung tanpa tali, tak ada tiang. Macam itulah sifat biru Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih. Subia Muhammad, ada jual online tak? Ada dekat www.telagabiru.com.my. Boleh dapatkan tafsir Ibn Katsir, program belajar bahasa Arab, Birka, badal haji, korban dan sebagainya, semua ada online dekat Zazan Travel kat Telaga Biru. Terima kasih. Muhammad Saruji Ainwari, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء. نسالك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلته بكتابك وعلمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih Ustaz Mus, terima kasih Nawati, Haji Hamidah, Mastika Muhammad, terima kasih Sofi Emir, Sima Musa, terima kasih Ainwari, terima kasih Mama Miao, Syahmi, Khairis Hashim, Abu Syahid, terima kasih Jun Ihsan, Masyitah, terima kasih semua. Jumpa lagi pagi Selasa dan juga pagi Rabu seterusnya insyaAllah. Taufiq Ikram, barakallahu fikum, terima kasih. Jumpa kat Pesa Buku bagi mereka kesempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.